外发光，发出福音真光，让真光不照四方。 Hari Jemaat kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami siap mendengarkan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. 主啊，我们已经预备我们的心领受主的话， Tolong setiap kami Tuhan untuk bisa memiliki fokus yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. 求你帮助我们每一个人能够专一思想你的话， Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyapa kami sekali lagi di dalam anugerah-Mu. 让主按照你的恩典对我们每一个人说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 祷告祈求，奉耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 弟兄姊妹们平安。 Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 9, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-38. 我们一起来打开马太福音第9章。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, nanti baru ke dalam bahasa Mandarin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuaian yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 马太福音第9章第35节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，有医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对他们说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita rasakan gitu ya ketika seseorang yang penting, semisal presiden nih, datang ke acara yang kita adakan? 弟兄姊妹们，你们有什么想法？比方说，有一个重要人物来到我们的教会，比方说他是一个总统，你心里所想的是什么？ Saya yakin-yakinnya pasti banyak orang yang akan berdesak-desakan untuk menghadiri acara yang diadakan. 我肯定很多人聚来聚去，很想认识，很想知道这个节目。 Pasti pengen foto bersama, pasti ingin berjabat tangan tentunya. 并且很想跟这个重要人物一起合照。 Bahkan saya pernah gitu ya Bapak Ibu Saudara mendengar satu tahayul dari teman saya. 我也是听过一个消息，从我的朋友， Kalau menjabat tangan presiden itu akan kebagian berkat darinya. 如果我们能够跟总统握手，那么我们就要得着一定的福气。 Tapi bagi saya itu sangat berlebihan ya menurut saya. 我觉得这是非常不合理的事情。 Tetapi artinya Bapak Ibu Saudara, keberadaan seseorang pemimpin besar itu sangatlah dinantikan oleh anggotanya. 但是意思就是说，每个重要人物来一个节目，每个人都很想看见他的来临。 Bagaimana dengan keberadaan Tuhan kita? 就好像我们的神， Apakah kita merasakan hal demikian? 是不是我们也有这样的感受？ Adakah sebuah antusias yang besar ketika kita mendengar bahwa Tuhan Yesus datang untuk 是 kita? 不是我们也一样的很想知道，如果主耶稣来的话， Jika ada, memang berarti kita adalah para pengikut yang mau menerima dan mensyukuri kepemimpinan. 如果你们每一个人有这样的想法，那么你们就是
一个很忠心跟随耶稣的人。 Jika kalau tidak ada perasaan senang, 如果你们心里没有很想知道， kalau tidak senang tentang kehadirannya, maka coba tanyakan secara pribadi. 如果你觉得你不想知道看见他的来临，那么你要对你的心里问你心里到底想什么？ Betulkah saya pengikut Kristus? 是不是我真正跟随耶稣的人？ Bapak Ibu Saudara, salah satu prinsip dari belas kasih Allah adalah kerelaan Bapa untuk mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia. 这就是我们的神的一个原则，他差遣他的独生子来到世界上。 Serta kerelaan Kristus untuk diutus datang buat kita secara langsung. 主耶稣基督心甘情愿被差遣来到世界上， Itulah belas kasih. 这叫做怜悯。 Yaitu kita yang tidak layak didatangi oleh Dia sebagai Raja, 我们不配来接受耶稣的，耶稣来到我们每一个人身上。 malah Dia datang seperti seseorang yang mendatangi sahabatnya. 就是好像一个人来到他的朋友面前。 Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ada yang menolak raja yang baik seperti itu. 亲爱的弟兄姊妹们，有没有人拒绝这样好的一个领导？ Siapa mereka? 他们是谁呢？ Mereka adalah orang Farisi. 他们就是法利赛人。 Orang Farisi tidak mau mengenal Yesus. 法利赛人不要认识耶稣。 Orang Farisi memilih untuk menghakimi Yesus. 法利赛人很想审问耶稣。 Mereka berpikir negatif tentang tindakan Tuhan Yesus yang makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. 对耶稣所做的，跟一个罪人这个一起吃饭，他们觉得是不好的事情。 Dan kelihatannya bagi orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, pergaulan dengan orang berdosa dan orang yang terpinggirkan itu akan merusak citra sebagai seorang pemimpin agama. 法利赛人觉得，如果你与那些犯罪的人一同吃饭，并且与那些不义的人一同吃饭，那是影响了你的行为、你的生活。 Makanya di ayatnya yang ke-11, orang Farisi itu bertanya, 所以在第11节，法利赛人就问说： mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? 为什么父子你与纳税的人一同吃饭？ Tapi Tuhan Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. 但是主耶稣说，不是健康的人来寻找医生，乃是犯罪的人需要我的来临。 Dan Tuhan Yesus pun juga menambahkan satu pengajaran lagi buat mereka. 主耶稣再加一个教训给他们， Bahwa kehendak Allah ialah agar umatnya dapat menyatakan belas kasih. 上帝的旨意就是说，让他们能够接受我的怜悯。 Suatu belas kasih itu Bapak Ibu Saudara jauh lebih penting dibanding ritus-ritus agama yang orang-orang Farisi pada saat itu dilakukan. 那么可怜人、怜悯人非常重要，比起哪个时代的宗教领袖。 Dan dari sini kita bisa melihat suatu tema tentang belas kasih yang akan mewarnai di pasal 9 ini. 这里我们看见，在第9章我们所看的就是怜悯人或者可怜人。 Dan kalau dihubungkan ke ayat yang ke-35 Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah pun itu berbicara tentang belas kasih. 如果我们跟第35节一起来看的话，那么就知道我们神的国度是一个怜悯人的国度。 Beritanya adalah bahwa ada seorang raja kekal itu mau turun langsung mengumpulkan umatnya untuk diselamatkan. 有一个永恒的神，永恒的主，他要来到世上来拯救他的子民。 Raja itu adalah Yesus Kristus. 那个王就是耶稣基督。 Raja itu hendak membangun kerajaan kekal
lewat kumpulan orang yang dia 那 selamatkan. 么这个耶稣基督要设立他的永恒的国度，就是救赎那些已经蒙救恩的他的子民。 Dan orang-orang itu adalah orang-orang kumpulan yang penuh dengan kelemahan karena kuasa dosa. 那些人是谁呢？那些人就是软弱、满有疾病的人。 Akan tetapi berita baiknya adalah kumpulan orang itu hanya perlu percaya kepada dia supaya diselamatkan. 但是那些人只需要什么呢？只需要相信他，他要救赎他们。 Dan seluruh tindakan pelayanan Tuhan Yesus itu didasari pada berita tersebut. 那么全部主耶稣的侍奉的题目就是怜悯人。 Keajaiban dan tanda-tanda yang dia nyatakan adalah itu untuk mengkonfirmasi bahwa beritanya itu sesuai dengan nubuatan para nabi. 那么一切的消息，一切主耶稣所说的，就是合乎以前先知所说的话。 Keselamatan kekal macam apa lagi yang diharapkan jika keselamatan yang penuh kelegaan ini pun ditolak oleh mereka? 那么怎么样的救赎他们需要连一个能够给人家喜乐的救赎，他们也拒绝。 Tidak ada bayaran apapun yang diharapkan untuk menerima keselamatan Kristus. 为了要接受主耶稣的这个救恩，没有什么代价可以付出。 Sebab dasar yang Tuhan Yesus letakkan dalam keselamatan darinya adalah belas kasih. 因为主耶稣要救罪人，完全只要按照怜悯的心。 Mari Bapak Ibu Saudara kita memahami dua hal tentang belas kasih Kristus. 弟兄姊妹们，我们了解两种事情关于耶稣基督。 Yang pertama belas kasih Kristus itu ada bagi para dombanya. 第一就是耶稣基督怜悯他的羊群。 Ada cara pandang, perbandingan cara pandang Tuhan Yesus dan cara pandang orang-orang Farisi pada saat itu. 耶稣基督对他的子民的想法，还有法利赛人对那些人民的想法。 Dan tentunya orang-orang Farisi memandang tanpa belas kasih. 法利赛人的想法完全没有可怜或者怜悯人的心。 Mereka melihat masyarakat itu dalam penggolongan strata menurut status sosial dan keagamaan mereka. 他们看这些子民，就是按照每一个人的身份来评价每一个人的地位。 Orang yang berstatus sosial baik dalam kerajaan itu pasti akan dihargai. 如果一个人他在社会上有地位，那么法利赛人就尊敬他们。 Kalau para janda, anak-anak, orang yang berpenyakitan pasti kurang dihargai. 如果那些寡妇、那些孤儿、那些很穷的人，完全法利赛人不看在眼中。 Orang yang berstatus agama saleh pasti akan dihargai. 一个人如果他们认为他是一个好的人，那么人家都就尊敬他。 Sedangkan pemungut cukai, orang-orang yang tidak dinilai secara rutin menjalankan kegiatan agama, dianggap perlu dijauhi. 那么那些罪人、那些纳税的人，他们觉得这些人是下贱的人，就不需要尊敬他们。 Tidak ada belas kasih di dalam semuanya itu. 在里头完全没有一个怜悯或者是可怜的心。 Pandangan mereka adalah pada apa yang manusia itu pandang hebat. 他们的想法只有按照人说他们好，他们就说好。 Dan Tuhan Yesus memandang dengan belas kasih. 主耶稣看一个人是按照他怜悯那个人的心。 Dan dia sebagai raja, dia sama sekali tidak meniadakan seseorang dalam kerajaannya hanya karena status duniawi. 主耶稣是万王之王，他没有拒绝一个人在他的国度里面，是因为看到他社会的地位。 Dan dia sebagai seorang guru, dia tidak memilih murid
berdasarkan status pendidikan 他 mereka. 是一个老师，他没有选择他的门徒们按照社会的地位。 Dan dia sebagai seorang penyembuh pun dia tidak hanya memulihkan mereka yang hanya di golongan pejabat tinggi saja. 那么他医那些病人，不是因着他是一个官员有地位的人， Tapi juga rakyat kecil. 但是那些人民小的人民，他也是帮助。 Tuhan Yesus memandang dengan penuh belas kasih dan di dalam belas kasihnya semua manusia tidak terdiri dari golongan apapun. 主耶稣其怜悯、其可怜的心，完全没有分别哪个人是什么人，是哪一种的人。 Dan di dalam belas kasihnya setiap manusia adalah domba yang membutuhkan 在他的怜 gembala. 悯当中，在他的可怜当中，每一个人都是他的羊群。 Bapak Ibu Saudara, belas kasih Kristus harus diberitakan dalam Injil keselamatan dalam kerajaan Allah. 神的爱就是在这个四福音里面所说的以神的爱。 Dan pandangan Tuhan Yesus tentang manusia adalah domba yang butuh gembala adalah berita yang sebetulnya penuh belas kasih. 那么我们知道，在四福音里面所说的主耶稣是一个牧人，那么这个牧人是满有怜悯爱心， Dan itu harus diberitakan dalam kesaksian hidup kita. 那么只有主耶稣有怜悯爱人的心，应该把这个福音传给每一个人。 Jadi kita pun perlu menunjukkan bahwa kita punya belas kasih buat setiap orang. 那么我们每一个人的生活也能够表现，我们也是能够爱别人。 Bapak Ibu Saudara, dalam poin ini kita bisa melihat belas kasih Tuhan Yesus dalam dua sisi tentang dirinya sebagai gembala. 弟兄姊妹们，我们看主耶稣有两面的爱人的心，身为一个牧人的心。 Yaitu bahwa dia adalah sang gembala yang peduli. 那他是一个非常注意羊群的牧人。 Setidaknya kita bisa melihat satu bagian yang gamblang bahwa Tuhan Yesus menyebut dirinya gembala yang baik itu di dalam Yohanes 10 ayatnya 11. 那么我们也知道怎么样主耶稣诉说自己，他是一个好牧人。 Gembala yang baik tidak hanya sekedar memandu domba-dombanya tetapi juga peduli terhadap mereka. 好牧人不是单单带领他的羊群，但是好牧人注意每一个羊的需要。 Begitu juga Yesus sangat peduli terhadap kita. Dia rela memberikan nyawanya demi kita. 主耶稣也是需要注意我们每一个人，他甘愿牺牲他的生命给我们每一个人。 Yaitu kita umatnya yang tersesat dalam dosa. 那么我们每一个人都是在罪恶里面的人。 Dan sang gembala yang mencari. 那么牧人寻找他的羊群。 Di dalam Lukas 15 itu ada sebuah perumpamaan yang menceritakan tentang seorang gembala yang meninggalkan 99 domba. 路加福音有一个故事，就是一个牧人，他失去他一只羊，他所有的羊是99只羊， Untuk mencari satu domba yang tersesat. 只有他寻找另外第100个只羊。 Dan ini adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan mencari dan menyelamatkan setiap jiwa yang tersesat. 这是描写如何神寻找每一个灵魂，世上的灵魂。 Tak peduli seberapa besar dosanya. 他不需要知道那个羊群是怎么样的羊。 Maka dari Tuhan Yesus kita bisa belajar belas kasih itu memang datangnya ke dalam hati. 所以我们从主耶稣基督，我们能够学习到，爱人是出于用我们的心去爱别人。 Akan tetapi belas kasih yang Tuhan kehendaki juga perlu mewujud dalam tindakan kepedulian serta keaktifan Bapak Ibu Saudara. 但是神所说的爱人、可怜人、怜悯人，是要我们表现在每一日的生活当中。 Yaitu keaktifan
keaktifan untuk bergerak bagi yang mereka memerlukan belas kasih. 那么我们要积极的生活，帮助那些需要我们帮助的人。 Jika Kristus sendiri pun sebetulnya memandang bahwa setiap orang butuh belas kasih, 如果基督自己知道每个人都需要帮助，需要怜悯， lalu bagaimana dengan kita hari ini? 我们每个人的生活如何呢？ Sebagai orang yang diselamatkan, 我们已经得着神拯救我们。 kalaupun kita mampu melepaskan pengampunan, 如果我们能够赦免别人， ataupun kita mampu memberikan bentuk kebaikan, 如果我们给人家能够善待别人的话， bukankah itu pun adalah karena Tuhan yang memampukan kita? 这就是因着神帮助我们，给我们能力做怜悯别人。 Sebab di dalam keselamatan kita, Kristus sudah terlebih dahulu memberikan belas kasih-Nya itu. 因为在主的救恩当中，神已经给他的爱给我们每一个大家。 Di dalam semua itu, kita seharusnya dimampukan untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasihi Allah. 这些事情让我们能够表现出我们已经沉浸接受上帝的爱在我们的生活里面。 Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二， mari kita memahami tentang belas kasih Kristus itu sangat berharga bagi para dombanya. 我们要知道神所给我们的怜悯的心是非常有价值的一个事情。 Meskipun Tuhan Yesus memandang bahwa semua orang lintas golongan adalah domba yang butuh gembala. 虽然是主耶稣看每一个羊都是在他眼中非常宝贵的羊， Tetapi betapa terbatasnya pekerja untuk menuai para domba yang tercerai-berai itu. 但是我们要收集保护这些羊的，我们要需要更多的人做这一件事情。 Dan para pekerja yang terlibat di dalam pengembalaan itu juga adalah milik Kristus. 那些牧养这些羊的人，也是属于基督耶稣的人。 Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, 弟兄姊妹们，当主耶稣看到这么多的人的时候， Dia melihat mereka penuh dengan beban berat. 他看到每个人都有很多的需要。 Mereka seperti domba-domba yang kelelahan dan terlantar. 他们好像已经走迷了路的羊， Ketaatan mereka pada rutinitas agamawi dan tuntutan hukum Taurat sama sekali tidak melegakan mereka. 那么他们每一个人所行的这个律法，每一个宗教的一些命令，他们说这完全对他们没有益处。 Mereka melihat seperti, oh Allah itu layaknya algojo yang siap mengeksekusi jika mereka lalai melakukan peraturan hukum Taurat. 因为他们觉得，如果他们没有实行律法，那么他们所相信的神要惩罚他们。 Mereka sangat dibebani dengan aturan-aturan yang mereka harapkan bisa memastikan keselamatan kekal. 很多这个律法，很多宗教的一些规矩，成为他们的重担。 Tetapi sebetulnya aturan itu pun itu tidak dapat mereka taati dengan sempurna. 其实他们也不能按照律法所行的一切，就规规矩矩的实行律法。 Jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi ini yang menolak Injil dan terlena pada tradisi Taurat itu malahan menambahkan kuk perbudakan. 那么弟兄姊妹们，这些拒绝这个福音的，他们实行他们的律法，成为他们的生活更加的重担。 Sedangkan pekerja dari Kristus 其实那些为主工作的人， adalah para pemberita belas kasih Allah. 就是要把主的爱传给别人。 Dan beritanya adalah Injil. 那意思就是说，爱里面就是有福音在里面。 Yaitu berita yang berkuasa membebaskan
orang percaya dari perbudakan dosa. 这个福音就是要拯救那些已经相信脱离罪恶。 Namun penekanannya di sini adalah pekerjaannya terbatas. 但是那些传福音的人，没有更多的很多的人能够传福音。 Dan sebagai sang pemilik Tuhan, kita berkuasa dong mengadakan para pekerjanya untuk kepentingan pengembalaannya. 我们也不能寻找那些需要帮助侍奉神的，把福音传开。 Tapi Bapak Ibu Saudara, keterbatasan pekerja yang ditekankan di sini bukan bicara soal ketidakmampuan Allah dalam menyelamatkan semua domba. 但是因着人很少去把福音传开，不是说神没有这个能力拯救世界上更多的人。 Yang hendak Tuhan Yesus tekankan adalah 在这里，耶稣所需要告诉我们的， begitu belas kasih Allah itu sangatlah berharga. 上帝赐给我们的爱是非常非常有价值。 Maka janganlah kita menyia-nyiakan begitu saja Bapak Ibu Saudara. 不要我们浪费神的给我们的爱与怜悯。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， tidak jarang ada orang Kristen mempertanyakan manfaat kekristenannya. 很少人问他，做一个基督徒应该做的事情是什么？ Mereka tidak merasakan apa arti menjadi domba Kristus. 他们也没有觉得成为神的羊群应该做的是什么？ Banyak faktor penyebab sih Bapak Ibu Saudara. 很多的原因， Bahkan ada yang sampai pada pertanyaan reflektif. 有的人提了一个问题， Benarkah saya domba Kristus? 问说：我是不是神的羊？ Ya pada umumnya masalah penyebabnya adalah karena mereka tidak bisa merasakan bagaimana sang gembala bisa memberikan atau menolong mereka di dalam cara yang mereka mau. 那么问题是，他们找不出一个出路，神如何告诉他们，他们所需要的是什么？ Bapak Ibu Saudara, tentu hidup pasti ada aja masalah. 我们知道我们的生活必定神给我们一个答案， Yang dimana masalah itu akan menyita waktu kita, menyita pikiran kita. 这些问题要是我们再一次幻想过来， Tapi marilah beri waktu untuk merenungkan betapa berharganya belas kasih Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. 但是我们一起来思想，主耶稣给我们的，主耶稣怜悯我们，在我们的生活是非常的重要。 Masalahnya itu bukan belas kasih Tuhan yang tidak ada manfaatnya. 问题是神怜悯我们，不是说没有好处。 Kitalah yang tidak mau melihat betapa besarnya manfaat itu karena kita tidak melihat betapa tidak layaknya kita mendapat belas kasih itu. 我们没有想到，上帝怜悯我们的好处，因为我们不知道上帝给我们的这个怜悯是非常的宝贵。 Yang pertama mungkin karena kita nggak sadar bahwa kita ini adalah domba yang tak bergembala tanpa Dia. 我们也是没有想到，我们是一个没有牧人牧养的羊群。 Atau yang kedua, mungkin juga karena kita sebetulnya tidak pernah ada di dalam tuntutan sang gembala. 或者是我们完全没有按照这个牧人要我们所做的是什么？ Yang kedua itu sangatlah ironis ya, 第二 sungguh 是 mengerikan. 非常复杂的一个问题。 Maka Bapak Ibu Saudara, sering-seringlah kita buka hati dan pikiran untuk dimurnikan oleh firman Tuhan. 让我们打开我们的心门，让主的话进入我们的心。 Dan biarlah secara
rohani, Roh Kudus itu bekerja menginsyafkan kita sehingga ada penghiburan yang besar untuk kita bisa merasakan belas kasih Kristus. 让圣灵在使我们系统工作，让我们能够明白神的怜悯在我们心里。 Kita perlu selalu menyadari betapa berharganya belas kasih-Nya itu. 让我们一起来思想，这个神的怜悯非常的宝贵， Sebab di dalam belas kasih-Nya itu Bapak Ibu Saudara, 因为在怜悯当中， kita menemukan pengampunan, 我们找到赦罪之恩， kita menemukan pemulihan, 我们再一次被复兴， dan harapan yang tak tergoyahkan. 并且一个蛮有能力的盼望。 Mari kita merespons kasih-Nya dengan hati yang penuh rasa syukur. 让我们回应这个恩典，用感恩的心， Dengan hidup yang mencerminkan kasih dan kepedulian terhadap sesama. 让我们的生活满有怜悯。 Dan dengan itu kita dapat menjadi pelita yang terang benderang dalam dunia yang gelap ini. 所以我们就在这个世界上成为一盏灯，来照亮整个世界。 Tentunya membawa kabar baik nih tentang belas kasih yang berharga dari Tuhan kita. 带着一个好的福音，就是神怜悯我们大家。 Demikianlah dua hal yang perlu kita pahami dalam belas kasih Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. 这是两件事情，我们需要知道主耶稣的爱在我们身上。 Di dalam belas kasih-Nya setiap kita tuh dipandang sama, 在每一个怜悯当中都是平等， yaitu sama-sama domba yang butuh tuntunan Sang Gembala itu. 这个怜悯给我们每个人都是平等，我们都是需要主的带领。 Dan belas kasih-Nya itu berharga untuk domba-domba yang mau mensyukuri kasih-Nya. 那么这个怜悯是非常宝贵，就是赐给那些愿意感恩的子民。 Bapak Ibu Saudara, Injil Kerajaan Allah itu berisi tentang betapa besarnya belas kasih Allah itu. 弟兄姊妹们，有爱的这个神的国度里面有怜悯的心。 Pertanyaannya, 问题是， maukah kita menganggap berharga belas kasih-Nya dan percaya berita Injilnya? 是不是我们需要很尊重、很爱这个神给我们的怜悯？ Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang membuat teman saya sedih adalah ketika orang tuanya memaksakan dia untuk mendaftarkan diri ke dalam institusi negara yang dia nggak suka. Gimana? Saya ulangin. Salah satu hal yang membuat teman saya sedih adalah ketika orang tuanya memaksakan dia untuk mendaftarkan diri ke dalam institusi negara yang dia nggak suka. 有一个人是他说了，他心里的非常伤心，因为他的父母亲要求他进入政府机关，进入一个他不喜欢的工作。 Dia membayangkan bakal jadi apa dirinya kalau lulus ke lingkup kerja yang dia benci. 他所幻想的就是，如果他进了这个政府机关，那么他工作的时候不是他所喜欢的一个专业。 Bahkan hubungan dengan orang tuanya itu makin tidak harmonis, Bapak Ibu Saudara. 那么因着这件事情，那么他跟他父母亲的关系有一定的隔离。 Dia merasa rumahnya itu seperti tempat yang sangat menyiksa bagi dia. 他觉得他的家，他住的家令他非常的郁闷， Karena situasinya adalah perang dingin dengan orang tuanya. 因为他跟他的父母亲起了冷战。 Suatu kali teman saya ini duduk di tempat tidur dan dia memandang lemari yang penuh dengan foto-fotonya. 那么有一天，他这个在他房间里面一面仰望，看见他的旧的照片。 Baik itu foto wisuda dari TK sampai SMA. 旧的照片就是他从小直到他长大， Foto-foto dari dia kecil sampai dia dewasa. 这些照片是他从小直到长大。
Tapi entah kenapa dia semakin marah dengan orang tuanya. 但是为了什么看照片使他非常生气？ Yang dia pikirkan adalah kenapa ya kok jadi ribet kayak gini. 他想到为什么他的生活越来越复杂？ Kenapa malah memberikan pilihan yang gak enak seperti itu untuk masa depan dia. 为什么他的父母亲选择他的以后是他不喜欢做的事情？ Namun setelah lama memandangi foto-foto itu, dia tiba-tiba mendongak agak ke atas. 以后他就一面看照片，一面看他的天花板。 Dia menatap lukisan Tuhan Yesus sedang menggendong seekor domba kecil. 看见一个画像，耶稣抱着一只羊羔， Ada tulisan Tuhan adalah gembala yang baik. 那里写着耶稣是好牧人。 Perlahan pemikirannya berubah. 那么他的思想就开始打开， Dari yang marah jadi sedih. 从他生气，直到变成一个非常沉默的思想。 Muncul ingatannya tentang betapa banyaknya Tuhan itu menolong keluarganya dan menolong dirinya untuk bisa bersekolah sampai sejauh itu. 他想到如何神帮助他们一家人每一个成员都能够好好读书。 Dengan latar belakang keluarga yang sebetulnya kurang mampu. 其实他的家庭背景是一个非常没有钱的人。 Maka muncul lagi pertanyaan lagi dalam benaknya. 最后起了一个问题： Tuhan lagi rencanakan apa sih buatku? 神到底在我的身上有什么计划？ Tuhan sedang rencanakan apa sih untuk keluargaku? 神在我家庭当中到底想做什么？ Di situ dia berdoa dengan sungguh 在哪里他继续不断祈求， dan sejak itu besar dorongannya untuk mendalami rencana Tuhan lewat segenap relasi rohaninya dengan Tuhan. 以后他就实行神要他做的是什么。 Bapak Ibu Saudara, terkadang kita suka fokus pada perspektif tentang luka-luka yang membuat kita menderita. 弟兄姊妹们，我们常常想到那些我们曾经过的经验，一切的伤痕， Dan itu tidak mengubah sedikit apapun Bapak Ibu Saudara. 这些经验不能改变我们任何生活。 Pandanglah belas kasih Tuhan Yesus. 但是因着主耶稣的大恩大爱， Sebab dia adalah gembala yang baik, gembala yang penuh kuasa. 主耶稣是一个好牧人。 Dan lewat itu kita akan dikuatkan dengan perspektif bahwa Allah memandang kita sebagai domba kesayangannya. 那么按照这件事情，我们就想到神也看到我们是一个好的羊群。 Dan sebagai para dombanya kita pun dikuatkan bahwa kita tidak akan kekurangan satu apapun. 如果我们是一个好的在羊群当中是好的，那么我们的生活的一切需要神要满足。 Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose 3 itu situasi penderitaan dan pengajaran sesat dan situasi tekanan pemerintah 在这个第三，就是在政府里面所有的一切跟我们没有同样思想的教育。 Paulus mengingatkan bahwa pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 然后我们保罗曾经说，你要思想上面的事，不要想到这个地上的事，因为神已经帮助我们，为我们而死。 Mari Bapak Ibu kita menyadari bahwa fokus orang percaya adalah perkara yang di atas. 如果我们想到的一切我们的以后的事情，完全是上面所要替我们做想的事情， Yaitu Injil sebagai kebenaran kerajaan sorga. 那就是四福音里面所说的一切， Dan itulah sudut pandang Allah tentang dunia. 那就是神对世界的这个想法。 Dan itulah yang seharusnya juga menjadi fokus orang percaya di masa kini. 那就是我们每个信主的人应该想的事情。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姊妹们， mari
Mari kita mengangkat pandangan kita sedikit lebih tinggi dan pandanglah perspektifnya Tuhan. 让我们能够想到更远的事情，想到神在我们身上的计划。 Kita lakukan itu dengan berfokus pada kebenaran Injil tentunya. 我们所做的是按照我们四福音的真理里面。 Dan dengan demikian meskipun kita mengalami kesulitan, 如果这样的话，虽然我们面临很多困难， kita akan tetap menghayati hidup kita sebagai domba-domba yang bergembala, yaitu domba yang mau mengikuti kehendak gembalanya. 那么我们仍然要想到，我们是神的羊，我们的生活是按照牧羊的旨意， Dan kita pun akan melakukannya dengan semangat. 让我们做得更有精神， Sebab kita tetap memiliki harapan di dalam Kristus. 因为我们在基督里面有盼望。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 神帮助我们大家， Amin. Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 主啊，我们谢谢主，因为给我们主的话。 Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu yang begitu besar terhadap kami yang berdosa 谢 ini. 谢主给我们怜悯我们的这些罪人， Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang yang percaya, yang berpengharapan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. 教导我们，让我们能够知道神是好牧人。 Gembala yang penuh kuasa. 好牧人满有权柄， Gembala yang peduli terhadap kehidupan kami. 好牧人注意我们每个人的私生活。 Dan ajar kami juga Tuhan 求你教导我们， untuk bisa menyatakan Injil kerajaan sorga itu. 能够传出主的国度， Belas kasih Allah itu bisa kami nyatakan di dalam kehidupan 主 kami. 他的恩大爱能够彰显在我们每日的生活当中。 Tolonglah kami ya Tuhan. 求你帮助我们， Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan 让 kami. 主的话我们能够实行在我们的生活当中。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 靠耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Paduan suara sekolah minggu dari Gloria Mus akan mempersembahkan pujian. 主的需要显示。